Sejam malam tu tak tidur. I just can't get myself sleep, man. In the mood, in the mood. Diam bukan berarti aku tidak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada setiap hati yang memiliki perasaan yang baik, dan juga limpahkan juga kasih sayang-Mu kepada mereka yang cenderung kepada kebencian. Amin. Bahasa Melayu sekolah dia syarat mana tak erti. Sebab Piramli pun doa dalam bahasa Melayu. Okey. Aku tadi tengah baring. Aku baring ke pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh. Dah banyak malam dah macam ni. Selepas aku jumpa benda ni, whiteboard. So aku cuba lawan, tak mau menulis apa, nak relax kan, tapi tak boleh. Somehow I get myself, banyaknya love. Terima kasih. Tengok Ijam tadi main bass. Ni semua dia punya bass. Ijam main bass. Lepas tu aku cuba tidur, tak boleh. Sebab memang sebelum ni aku tak boleh tidur. Lepas tu aku decide makik mandi dan ikutlah apa gerak nak buat. Kalau kata tak mau tidur, baiklah kita buat sesuatu benda lain. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nak buat apa? Syoknya. Okey, contohlah. Kita cakap apa? Okey, macam ni. Orang banyak bertanya aku kebelakangan ni, guru mana yang aku ngaji dan siapa guru aku. Aku dah cakap guru aku dah kembali ke rahmatullah. So boleh kot guru ni? Boleh kot? Boleh. Boleh lah? Boleh lah. Macam terkolok pula rambut aku. Macam ayam. Terkolok dah. Pakai terkolok. Saya Panglima tengok mana pitau. Ni lepas tu dua orang Panglima tu, seorang gemuk, seorang kuih, mesti tengah tidur. So happy lah kau. So aku pakai ni. Hater pun banyak tidur ni, macam mana boleh pakai kau? Tak apalah, happy lah. Pakai apa? Alright. So aku tak faham kenapa duduk atas ni pun. Ni ada span bau. Sedap sikit. Okey. Aku tak faham kenapa
ustaz ataupun ahli-ahli agama banyak selalu menekan, berkata seandainya kamu tak ada guru, maka iblis dan syaitanlah guru kamu. Okey, alright, okey. Itu banyak orang-orang yang bercakap. Ustaz pun orang, syekh pun orang, setengah-setengah orang pun orang. Dalam proses nak menjadi seorang orang yang beriman, contohlah, kita kena, pertama sekali kita kena percaya bahawa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjadi orang yang tidak beriman, senang saja, memperduakanlah Allah Ta'ala. Sebab itu syirik yang tidak akan diampun. Okey, so hari ini bila orang yang mempertuhankan orang, dia akan bercakap tentang orang-orang yang bercakap, yang pernah dia dengar apa orang cakap. Tetapi bila orang yang nak mempertuhankan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dengar apa cakap-cakap Allah. Clear? Maka dia tak akan tanya, siapa cerita kat hang ni? Wah, aku dengar orang tu cakap. Maka dia tak akan kata, bila orang tanya siapa cerita kat hang ni, ada ustaz tu cakap. Ustaz pun orang juga. So bila orang bercakap, dia banyak menceritakan tentang iblis akan berserta kamu. Macam ni lah aku sorang-sorang dalam ni. Pukul 3-4 pagi kadang-kadang pintu terbuka. Duk tak duduk, pintu terbuka. 2 pintu duk ada. Kadang duk tak duduk, bunyi kat dapur. Bunyi kat dapur bilik mandi. Bila tanya dia berkata ni dulu. Tapi bila duduk lama fikir, bunyi pi nak bunyi. Aku duk menaik tadi, tak tahu pintu studio terbuka. Kunci tu buka bila nak buka. Sebab aku yakin di mana saja aku berada, di situ juga ada Allah. Dan Allah meliputi, zat Allah meliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang seisinya. Ya Allah, banyaknya love. Thank you guys. Okey, lepas tu bila aku sorang-sorang lagu ni, dia kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bila di dalam majlis soal jawab dengan mufti dan ahli-ahli fatwa di Pulau Pinang, mereka ada tanya bab ni kat aku. So aku jawab dari sudut sifatullah, aku cakap. Setakat tu yang aku berhenti. Sebab apa aku berhenti setakat tu? Sebab ni. Saya tunjuk gambar, okey? Sebab kalau orang yang mengetahui sesungguhnya Allah, zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang seisinya, maka bila ada zat pasti ada sifat. Zat dengan sifat tak boleh bercerai. Kita bukan mengaji zat, kita mengaji sifat. Dapat sifat, dapat zat. So bila dapat zat sifat, kita mendapat asma' dan af'al. So bila orang bercerita dia ni mengaji dengan iblis kot, dia ni mengaji ni apa semua, orang cakap lah, orang nak cakap dari sudut orang mempertuhankan orang. Bila tanya dia, oh aku dengar orang cakap macam ni, aku dengar ulama' tu cakap macam ni, ulama' ni cakap. Ulama' tu pun orang. Ulama' itu pun berpandu kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab waktu zaman aku muda-muda dulu, ada pertelagahan, banyak pertelagahan, bertengkar soal hadis. Ada yang kata yang ni daif ni, yang ni palsu ni, yang ni sahih, yang ni sahih. Tanya dia macam mana boleh kata yang ni tak betul, yang ni tak betul, yang ni betul? Dapat daripada siapa? Orang ni cakap ni, guru cakap ni, syekh ni, refer sini, refer sana. Habis Quran tu jelas dan nyata. Dan dalam Quran ada cakap, tidak siapa boleh mampu mengubahkan ayat-ayat Allah. So bila dalam Quran bercakap macam tu, orang yang mempertuhankan orang, dia akan
Dia akan hindarkan benda-benda yang Quran sebut tu. Bila Quran sebut, itu adalah janji Allah dan ketetapan Allah SWT. Contoh dia macam ni. Kita tak cakap kita tolak hadis tau. Hold that part. We are never tolak hadis. Okay? Hold that part. Tetapi kita pergi kedai makan, macam-macam makan ada. Ada makanan kita tak boleh makan. Masuk kedai Cina, babi tak boleh makan. Faham? Tapi makanan bagi dia apa? So bila kita cakap soal hadis, ada benda yang boleh pakai, tak boleh pakai. So hold on. Kita ambil Quran. Bila aku ambil Quran, tak ada lah dengar ini cakap dari orang ni, nama dia ni, riwayat ni, ni nama ni, ni nama-nama ni, riwayat ni. Dah, Quran completely kata-kata Allah. So bila kata-kata Allah, bila Allah berkata sesuatu di dalam Quran, contohnya dia kata Anduk Rusak, dia kata dalam Quran lah, dia berkata sesungguhnya akulah yang menyesatkan dan akulah yang beri petunjuk. Bila Allah berkata sedemikian, direct conversation dengan kita tu, kenapa kita nak tengok bab ada orang lain yang boleh menyesatkan? Sedangkan dalam surah 34 ayat 50 dia kata sesungguhnya kalau aku sesat, akulah menyesatkan diriku sendiri. So kenapa dan dari mana datangnya idea? Contoh dia ustaz-ustaz yang boleh pergi berceramah dan bercerita tentang Mamat ni sesat, dia ni menyesatkan lagu ni. Di mana dia dapat idea tu? Sedangkan dalam Quran cakap terang, akulah menyesatkan dan akulah yang beri petunjuk. Dan dalam Quran juga dengan terangnya menerangkan bahawa sesungguhnya wahai Muhammad, Muhammad ni tak boleh membuat segenap umat manusia beriman. Dan Tuhan juga cakap dalam surah Yunus ayat 99 dan 100, kalau dia nak membuat segenap umat manusia ni menjadi satu dan beriman, tak mustahil bagi dia. So kenapa this kind of fishy circumstances or situation is there? Untuk apa bila kita baca ayat tu, surah An-Nahl 93, surah Ibrahim ayat 4, akulah yang menyesatkan dan memberi petunjuk. Dan bagi kita, how do we process this thing? Kalau Allah dah buat pengakuan dengan sendirinya, dia yang memilih sesiapa yang dia nak untuk diberi petunjuk, dan dia memilih siapa yang dia nak untuk menyesatkan di dalam bidang kuasa dia. Dan kalau kita rasa kita mempertuhankan Allah, bukan mempertuhankan orang, kita ambil kata-kata Allah tu, dan kita tak ada right untuk hukum orang sesat, untuk menyebarkan, menuduh, menghukum, sebab itu kerja Allah Ta'ala. Disebabkan kita mempertuhankan orang yang ramai. Bila kita mempertuhankan orang yang ramai, itulah dalam surah 6 ayat 116. Mereka yang di atas muka bumi ni yang mengikut orang yang ramai adalah mereka yang mudah disesatkan. Dan mereka bersangka-sangka, malah mereka juga berdusta. So, disesatkan, bersangka-sangka dan mendustai. So, ayat ni kat siapa? Dan siapakah yang selalu buat benda macam ni? Kalau zaman Nabi Muhammad SAW dan 24 prophets before him, Muhammad yang zahir tu, mereka ni diejek dan dihina, dikutuk, dicaci oleh orang-orang yang macam mana? Kalau orang yang mengikut jalan Rasul, jalan Nabi, dia tak mengutuk orang. Jadi Quran ini mencerita tentang orang yang mengutuk Nabi, mengutuk Rasul, mengutuk Rasul-Rasul Nabi 24 ni bawa jalan lagu mana? Okey. Persoalannya hari ni orang duk tuduh sebab tak solat. Orang kata. Tapi itu orang kata. Orang kata. Bila aku tanya ustaz-ustaz yang duk hentam aku ni, please tunjuk satu video yang aku kata tak payah solat.
please tunjuk satu video yang menunjukkan, mengatakan hanya niat saja, tak payah buat. Mereka tak boleh proof, tapi mereka go on, hentam. Sampai orang komen pun nak tanya dah solat ke belum, itu ini. Kadang-kadang teringin nak tanya, hang jumpa semua orang tanya ni ya. So persoalan solat ni adalah persoalan di antara kamu dengan Tuhan kamu. Kalau orang tu solat, dia tak khusyuk, hang tak kena apa. Kalau dia khusyuk, hang tak dapat apa. Ini adalah masing-masing. Baru ni pejabat mufti tak boleh pakai ni. Mana boleh pakai? Betul tak? Dulu masa aku duduk jual kuih dulu, bila aku duduk jual kuih, aku jumpa orang-orang balik masjid subuh tu, aku dah jual kuih ataupun budak lagi masa tu, aku tengok orang pakai jubah sorban, kadang terkejut. Makcik-makcik pula dalam kampung, jalan daripada dalam kampung sampai ke masjid pakai putih semua, telekung waktu semayang, ramai-ramai. Dan hari ni kita boleh jumpa dah orang pakai jubah serban pun bukan waktu semayang. So itu pakaian. Dan aku tak tahu menahu pada tahun 80, 75, 76, 77, 78, pada tahun tu dan 79. Aku tak tahu lagi kata di negara Arab orang pakai lagu tu 24 jam, jubah serban dan topi. Serban aku tak tahu, tapi bila aku dah merantau baru aku tahu. So hari ni pakaian semata-mata. Dulu kita ingat orang nak pergi semayang macam tu, tapi rupanya itu budaya pakaian orang Arab, pakaian Nabi Muhammad SAW, 24 Nabi sebelum tu. Well, I mean, I don't know, mungkin Tok Adam tak pakai macam tu. Abu Jahal pakai macam tu apa semua. So orang yang bukan Islam duduk di Arab, beranak di Arab, bukan Islam pun pakai macam tu. So okay, let's kita continue sikit. Dia nak sembang tu tak tahu dia keluar macam mana kita kedai. Okay, aku baru-baru ni semua tahu aku bagi bila satu ustaz hantar aku, lepas ni berpuak-puak. Bila satu ustaz daripada Wahabi hantar aku, lepas tu ustaz lain pun semua turut hantar aku. Pasal dia longgang, dia bunyi lah. So kita kena tukar tali lah. Tak best bila bunyi. Alright, let's move on. So bila nak mengundi, ada satu orang politician, aku tak tahu dia nak keluar ke mana, keluar lah. Kita sembang, keluar nak mengundi. Okay, satu mamat ni politicians. Okay, bila dia nak mengundi, bila dia nak dicalonkan, satu mamat politician ni, mana kata ada satu orang ni, okay, mamat ni katalah dia ni orang apa? DAP. Dia ni kita kata dia orang politics. Okay? Orang politik pula lah. Orang BN. Okay, DAP. Ni kepala dia DAP. Lah, bawah tak pegang datang ni. Dia ni kepala dia BN. Ini BN nya line up. Okay. So dalam depa ni, bila kita nak memilih, kan, dia ni akan bercerita pasal keburukan dia ni. Dia ni akan bercerita tentang apa yang tak baik dengan dia ni, apa yang mungkin kalau dia ni, apa yang bakal terjadi kalau pilih dia ni, apa yang telah terjadi waktu dia ni pegang. Okay. Dan dia ni pula akan bercerita, dia ni lagu ni, dia ni
Tak tengok macam mana dia ni lagu ni kau darah tak kira lah apa lagu ni apa ni korupsi apa semua lepas cerita lah macam-macam pasal dia ni pegang lama. Dia ni ada banyak barang contoh boleh hentam dia. Lepas tu dia ni pula masuk pula Allah ni negeri Islam bla 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 dah ni cakap ni cakap. Okey, kita yang ramai-ramai duduk sini kita akan dapat dua pilihan. Denny dan Denny. Kita balik rumah kita fikir atau di masa itu kita fikir atau kita cari facts pula betul tak betul apa dia cakap. Hanya kerana kita nak cari seorang duduk tani. Kontrol terus satu Malaysia. Okay. So bila nak cari Denny, kita kena dengar Denny macam ni. Ni cerita pasal Denny. Denny cerita macam ni. Bila pasal individu pula, dia akan buka. Tak kena mengenal dengan Denny, dia akan cerita tentang apa dia nak buat kat Malaysia. Apa akan jadi kat Malaysia. So, kita reject Denny. Tetapi Denny pula cerita, dia akan cerita, tengok kami dah pegang. Kami jurut audit terbaik lah, itulah, inilah, ini. Bersih lah, itu, ini, apa semua lah. Kita akan cancel Denny, pergi kat Denny. Tapi Denny, pribadi dia ada masalah dia sendiri. Denny pribadi dia ada masalah sendiri. Sebab masa berpolitik tu, dia cuma belajar, study how to talk, study, semua dia study untuk influence kita di sini. Okay, itu kalau kita nak memilih satu orang untuk kita punya future bagus, untuk kita punya masa depan bagus. Okay, politician dia berjanji dia akan bagi kat kita sempoi di sini. Alright, so kita kena dengar Denny cerita macam ni, Denny cerita macam ni. Tetapi kalau kita nak memilih Allah Ta'ala, contoh lah ni, aku buat contoh lah. Lagi yang berkata lagu orang tak ada apa ya. Buat apa duduk sana. Okay, kita nak milih Allah, kita nak milih Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala tak ada dua, tak ada tiga. Tak ada dia punya ni. Jadi dia nak lawan dia, nak menentang dia, nak cerita dia tak betul, dia tak betul. Allah Ta'ala tak ada. Sebab nak memilih Allah Ta'ala ni, kena faham. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang pertama adalah mengenal Allah. Bila kita tak mengenal Allah, kita akan duduk dalam Denny. Denny ada konsep dia, ada idea dia, ada ni, ada itu, ada ini. Denny ada konsep dia, ada idea dia, ada apa saja dia nak cerita. Ini ada tarikat dia macam mana, ini ada pembawaan dia macam mana. Denny akan bercerita. Contoh tu Wahabi, cerita lagu Wahabi. Yang bid'ah, yang ni tak betul, yang ni tak betul. Salafi, cerita lagu Salafi. Ini kita akan dapat. Iaitu kita akan mix up, kita akan jadi celaru dengan kaedah-kaedah, konsep dan idea law and system. It's alright if you want. Tetapi yang pertama, mereka ni akan mau keluar janji-janji dan bercerita pasal bila ustaz ni bagi syarahan, dia akan bercerita tentang Denny yang tak sempoi. Denny pula bagi syarahan, Denny akan cerita tentang Denny tak sempoi. So, sesama ustaz bertelaga. Dan bila ada sesuatu isu yang mereka boleh pilih untuk enjak, isu lepat, Denny hendak hentak lepat lah. Lepat lagu ni. Sebab apa? Sebab dia tak mengenal. Dia tak tahu lepas. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala, God. Okay. General organize develop or general organize destroy. You feel it. So, sekarang ni, kalau pilih dia ni, dia akan mencerita tentang perihal orang lain. Perihal orang lain. Sebab dia adalah manusia. Itu sebab kita tak akan mempertuhankan syekh, kita tak akan mempertuhankan guru, kita tak akan mempertuhankan apa yang dikatakan orang. Kita tak akan mempertuhankan orang. Sebab kalau orang, dia akan bercakap benda-benda yang Allah Ta'ala punya right tu. Allah Ta'ala tak pernah buat benda tu, dia buat. Contoh dia, Allah Ta'ala tidak pernah mengecewakan kekasih dia. Dan Allah Ta'ala tidak pernah pun sekali, tak pernah Allah Ta'ala sekali menghina, mengutuk orang.
secara nyatanya Allah Ta'ala tak ada. Belum lagi. Nabi Muhammad pun dia adalah love, dia brother love. Dia adalah Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang pengasih dan penyayang, dan dia brother love. Dia nak buat suatu hukuman, dia kena kenal dulu keadaan tu. Sedangkan satu kejadian tu, bila satu orang tu pancung satu mamat tu, dia pura-pura mengaku Islam sebab dia takut pada pedang. Muhammad kata, engkau tidak mengetahui hati dia. Sedangkan benda yang dibalik dinding pun kau tak tahu macam mana hati orang. So, puak-puak ni dia tak beli. They want positions. They want ramai pengikut. They memerlukan sokongan daripada orang. Tapi Allah Ta'ala hanya memerlukan kamu mengenal dia dengan bersatu syarat, kenallah diri kamu. So, bila kita tengok ustaz-ustaz muda ni, macam contoh member aku kata lepas, aku follow satu ustaz yang hantam tu orang Pat. Bila aku follow dia, aku follow dia punya video, aku tengok dia ajar sejarah Nabi, kisah Nabi, para sahabat Nabi, dan kaum keluarga keluarga Nabi-Nabi ni macam mana dia jadi pecah belah. Dia ni kahwin dengan dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dia kata kat aku lepas, hantu apa yang kau dapat? Aku tak dapat apa? Aku dapat cerita-cerita Nabi, sejarah-sejarah. Tetapi aku tak kenal juga dia aku, dan aku tak tahu juga Allah Ta'ala. Aku tak ada good that you see. So, bila satu-satu orang tu dia mengaji, dia balik tanah Arab, dia akan boleh berbahasa Arab macam aku boleh bahasa Jerman. Okay? Tetapi bila aku balik bahasa Arab, aku nak cerita ke orang tentang budaya di Jerman, tentang budaya Jerman, tentang cerita-cerita Jerman dan sistem Jerman, orang akan dapat benda tu. Tetapi orang tak akan dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka boleh mengaji hadis, mereka pandai hadis, firman, nahu, mengajak nu itu ini semua, sejarah Nabi semua duduk dalam kepala mereka. Mereka pun tak tahu, takkan mereka tak sedar mereka pun ada sejarah mereka. Mereka pun ada salah silap mereka, bergaduh dengan bini ke, apakah itu ini, masalah duit tak cukup, itu ini, semua mereka ada. Jadi bila dia jumpa orang, dia tak menceritakan tentang masalah dia, dia cerita pasal ceramah dia malam ni, sejarah bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan itu ini. It's good to hear it. It's good. But for how long? Di sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Balik kerja, tak tahu nak dengar benda yang sama lagi. Itu saja bagi mereka yang ramai, yang berkeinginan dengan campur aduk puak ni. Ustaz ni dengan ustaz ni, atau politician ni. Kaedah dia sama aja. Mencerita tentang orang lain, mencerita tentang benda luar. Bagi orang yang berminat di sini, maka duduklah di sini dan mengajilah dengan mereka ni. Dan bila hampa mengaji dengan mereka ni, hampa sedar tak sedar, hampa ada satu masalah. Masalah hampa ni yang kami nampak setelah berbulan, setelah 3 bulan kot hampa hentam tu, atau 2 bulan hampa hentam tu, semua kawan-kawan tengok, apa masalah puak-puak ni yang dah mengaji dan yang dah semayang masih lagi menghukum orang yang mengaji ilmu. Orang yang mengaji ilmu mengenal Allah, apa masalah mereka? Okey? Atau kita buat bahasa lain, ilmu ma'rifatullah. Okey? Apa masalah mereka dengan orang mengaji ilmu ma'rifatullah? Mereka ni. Sedangkan apa yang mereka mengaji ni, puak-puak yang baru masuk di sini, okay, puak-puak yang baru masuk di sini diarah untuk berdiam dari berkata-kata dengan puak fiqh atau usul atau puak tasawuf.
Yang berada di sini ni diminta jangan bersoal jawab dengan puak ni. Dia tak bagi di arah supaya jangan bersoal jawab dengan puak ni. Diam saja bila jumpa mereka ni. Okey, sebab soalan mereka ni akan keluar. Soalan yang macam mana tau? Buat sudah lah. Okey, pak-pak ni. Buat sudah lah, sembang je, semayang tak buat, pakai niat je, ini apa semua tak payah. Bila puak ni, puak tasawuf pula ni, dia lain. Dia bukan lagu ni. Puak tasawuf ni pula, aku nak menyuci hati aku sendiri. Aku nak banyak berzikir supaya tenang dari itu ini. Dan aku kena bersihkan hati aku daripada tuduhan, fitnah, bersangka-sangka dan dusta. Aku kena melalui proses-proses ni. Pasal ini tasawuf, dalam bahasa lain pencucian. So dia tak boleh bergelumang dengan puak ni. So bila dia bergelumang dengan puak ni akan tarik dia. Tengok budak tu, nama dia apa? Lepat. Api tengok dia, rambut dia dreadlock. Pasal dia tak macam tu. Dia jubah serban atau dia ni. Dia nanti kata dia ambil benda yang tak sama dengan dia dan tak ada kena-mengena dengan dia untuk attacks. So how can they attack? Tengok lepas tu, dia ada biji mata, dia ada mulut, dia ada hayat, ada ilmu, ada kudrat, ada iradat, ada sama, ada basar, ada kalam. Takkan dia nak pergi attack aku dah bencu. Pasal benda tu dia pun ada hayat, ilmu, kudrat, iradat, sama, basar, kalam. So dia nak, he's not against something which is ada kat dia juga. Bermakna kalau dia against yang ada kat sini, maknanya dia against lain apa yang tak ada kat dia. Orang tengok dia ada dreadlock, dia ada ni, dia ada ni. Dia buka pula, Nabi Muhammad pun tak punya ni. Tapi dia tak sedar Nabi Muhammad tak pernah mengutuk orang yang tak nampak macam dia. Nabi Muhammad tak pernah pun mengutuk orang yang bila dia dengar orang tuduh dia ni sesat. Sebab dia tak ambil, dia tahu tak boleh bersangka-sangka dan tak boleh menghukum orang. Sebab Allah Ta'ala dah kata aku yang menyesatkan, aku yang beri tunjuk. So dia pergi kat Mamat ni. Sebab dia ni luak semata-mata. Kalau dia nak cerita, dia nak bagi syarahan ke, hampa boleh perhati syarahan dia semua luak. Dan cerita pasal luak. So dia akan bawa cerita, contoh-contoh yang dia bagi semua bagi orang yang ada a free way of thinking, tak ada blocks, tak ada judge-minded. Dia akan nampak, ni duk cerita apa weh? Hang tuduh, makrifat ni dia boleh buat apa saja dia nak buat, dia itu ini. Dia macam baru ni ada budak komen. Budak tu nama Laki, tak salah, member screenshot tunjuk aku baca lah. Tengok aku kata ya Allah. Kononnya dia guna perkataan sarkastik, sinis. Dia kata terima kasih pada lepas ajak mana Allah lah, aku boleh buat apa saja aku nak buat. Aku boleh mabuk, aku boleh meracik, bullying, aku nak buat apa aku boleh buat sekarang ni. Terima kasih lepas. So in this kind, kalau hampir tengok kat Facebook dia member kata kawan dengan orang pakai jubah serban. So that's why they have right to attack aku. Dia boleh buat apa saja sebab dia tak duduk jalan tasawuf. Bila duduk jalan tasawuf, dia akan perhati diri dia. Who am I to judge other people? Dan kan Tuhan dah cakap, aku yang menyesatkan, aku beri tunjuk. Itu untuk aku sedar, I don't have any positions untuk hentam orang. I don't have any position untuk judge orang. Aku kena judge diri aku. Macam mana nak judge diri dia kalau dia tak masuk alam tasawuf? Proses pencucian diri, proses bertasbih dan proses melihat diri, berkhalawat dengan Allah macam mana. Dia tak lalu benda ni. Mai ustaz fiqh pula mai kata, puak-puak ni puak-puak betapa. Puak-puak ni puak betapa. Macam apa yang berlaku dalam aku di Jabatan Agama Pulau Pinang. Cerita sikit.
Sebab aku diarah supaya jangan pasal benda ni dari personal aku dengan mereka. Mereka tak mau heboh-heboh. So aku kata okay, will not be in Facebook or anything. So tapi aku cerita ni bab apa yang berlaku bila aku disoal oleh seorang dalam tu, adakah awak orang yang betapa? Where this conversation ni betul aku cakap. Aku tanya adakah ini datang daripada Ustaz Hasan Halim ke Halim Hasan tu? Dah, saya tanya awak betapa atau tidak? Orang tanya jawab. Aku kali tu tengok dia macam ni dah berlaku banyak kali dah kat saya. Kalau nak jawab sepatah, saya jawab sepatah boleh. Tetapi orang ada cara jalan nak terang. Cakap, okay, nak sepatah boleh, saya sepatah, awak sepatah. Itu je. Betul kan yang ni tak betul? Kami dapat tahu orang cakap awak ni mengajar atau membawa ilmu tak payah semayang. Orang tu tak betul. Boleh jawab je. Betul ke lepas ni semayang pakai niat ya? Tak betul. Boleh, tapi kita nak hurai sebab apa this kind of situation happen again and again. Okay, kita pergi. Okay, bila sampai dekat sini, kita tak ada puak ni dia kira nak hukum atas kaedah thought and emotions. Dan satu lagi atas kaedah bersangka-sangka. Yang saya sebut tadi surah 6 ayat 116. Beliklah kalau ada Quran di rumah. Baca Arab ikut atas. So bila puak ni masuk ke dalam ilmu tasawuf, dia pergi mengaji, aku nak join tasawuf. Sebab ada satu tarikat atau ada satu mazhab atau ada satu ni, dia akan halang tasawuf, dia akan halang mengenal Allah. Dia kata ni tak betul lah, ini itulah, ini khayalan lah, ini falsafah lah, itu whatever it is. Dia akan cakap. Sebab bila sampai di sini, benda ni you tahu lah, betul tetapi susah. Dalam surah dia pun ada sebut sesungguhnya solat itu sangat berat. Surah 2 ayat 45. Bukan dia kata tak payah semayang. Kalau dia kata kat aku, Allah dia ni silap, tak pandai lah apa semua. Sebab apa dalam Quran cakap macam Panglima tu cakap, apa ni ayat qaulul musallin. Dia kata ni bukan dalam semayang, seluruh semayang. Baik. Habis surah Al-Baqarah ayat 238. Dia suruh semayang dan khusyuk. Kebanyakan solat ni, bila dia sebut solat ni, dia akan sebut solat dan khusyuk. Dia tak sebut solat sudah. Dia kata kena ada khusyuk. Tapi bila hampa sendiri kata tak khusyuk pun tak kisah, memang tak khusyuk ni, hampa tak ada, pasal hampa tak masuk dah ni. Hampa cakap begitu, okey lah, berlasah lah, tak khusyuk pun tak apa. Hampa buat sehari 5 kali, Tuhan bagi peluang. Bila dia kata hayya as-salah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. So bila dia kata macam tu, kenapa kita tak fikir siapakah yang berkuasa untuk solat? Mana yang berkuasa tu? Mana yang punya daya upaya tu? Sebab kita tak duduk kat sini, tak mengenal Allah. Kita duduk kata kita. Tu dia kata jangan sampai melampaui batas. Kalau ada hayat, tak ada hayun, macam mana nak gerak? Kalau ada hayun, tak ada kaunu hayan, mana dia siapa nak gerak? So, bila puak-puak ni duduk di sini, menghentam puak-puak yang dalam tasawuf ni, apa ni nak buat apa ni? Pergi mengaji apa lagi? Duduk ni apa? Kita lepas mengaji 420. Apa ni mengaji ni semua jadi orang betapa apa semua? Siapa tanya orang betapa? Itu saya tanya. Mai dari mana kaedah menuduh orang macam ni? Tidak. Sebab kalau awak berdiri semayang, awak kena khusyuk dan tawaduk. Tak ada wujud benda lain melainkan Allah SWT, tak semata-mata pasal kita sebut la mawjud. So, bila dikatakan wujud Allah semata-mata, tak ada benda lain, itu adalah kaedah indirectly. Orang betapa dia mencari macam tu. Dia nak melenyapkan keberadaan dia.
Dalam Buddha, dalam Hinduism, I study about it. Tetapi dalam Islam pula, kita bukan cakap pasal soal nak bertapa. Kita cakap soal bagaimana untuk dapat khusyuk dalam solat. Tetapi bila bab tu telah ditolak dan orang merasa bimbang, kebanyakan orang merasa bimbang, macam mana solat aku ni tak pernah khusyuk. Aku bagi salam, aku minta syurga, ni aku jauh pada neraka. Tapi dalam solat aku tadi tak khusyuk. Dan aku kata lillahi ta'ala tu, aku minta pula syurga, aku Allah supaya jauh pada neraka. Tadi lillahi ta'ala. Banyak sangat benda yang aku rasa tak tepat apa yang aku buat. Maka aku pergi cari nak bersih diri aku dulu macam mana. Walaupun dalam kehidupan aku banyak silap aku buat daripada benda-benda lain. Semua orang laku silap. Tetapi di antara aku dengan Tuhan aku, bukan di antara aku dengan yang ramai. Di sini dia tak faham. Bila orang masuk di sini, dia nak kena ada proses-proses dia untuk mengenal sifat Allah Ta'ala yang ada kat dia. Dan nak mengenal amarah, lawamah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah. Macam mana position, how do it works. So, mereka ni nak berjujur dengan diri mereka. So, maka dia duduk di alam ni, dia tak ada campur nampak ni. Untuk ketika dia sedang study. Bukan kata dia tu duduk tengah makan kopi, duduk tengah minum kopi, mamat pekah ni, puak-puak wahabi ni ke apa, contoh dia. Mamat duduk kat mangkit pula. Dia tanya, awak ke siapa? Tak boleh, sebab aku duduk mengaji tasawuf. Bukan macam tu. Tak cakap betul. Tetapi dari segi thought and emotions, dari segi perasaan, dari segi fikiran, orang yang duduk sini memang tak boleh campur-campur ni. Tak boleh campur aduk batil dan hak. Sebab kita nak mai kat tempat, nak berjumpa satu guru yang nak terang mengapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Di sini kita nak tahu kebenaran apa. Dia sebut dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 42, surah Ali Imran ayat 70-71. So, di sini kita nak tahu apa dia kebenaran tu. Sebab mereka ni main tibai lah. Jelas-jelas tibai. Aku mengaku pasal kena kat aku. Sampai aku buat video tunjuk pasal Ustaz Syaril Long tu. Aku buat video tunjuk. Dia cakap satu benda yang aku tak cakap. So, bila orang kata, hampa ni mengaji ni, hampa tak pernah solat tak buat. Siapa cakap? Siapa cakap kat hampa? Siapa cakap kata tak ada solat? Siapa cakap? Itu teka-tekaan hampa setelah puak-puak ni berjaya minum kulit hampa. Berjaya menghentam disebab penzahiran orang. Berapa lama aku hidup, aku melihat zahir ustaz-ustaz ni cakap apa aku tak faham. Kok luak je. Luak saja. Bila aku jumpa guru-guru makrifah yang orang tulis sesat, tak ada juga serban pun, tapi mereka cakap facts. Sebab mereka tak hentam pun puak ni. Mereka tak hentam pun puak ni. Abu bin Darasan bukan guru aku. 11 tahun aku mengaji dengan dia. Ayah aku bawa daripada tahun mula aku pergi sendiri 86. Sampailah dia meninggal 1 bulan 1 1997. Bermakna 11 tahun aku dengan dia. Aku tak pernah dengar sekali dia hentam orang fikah dalam pengajian dia. Aku bercakap pasal aku kenal. So, hari ni apa yang aku nak cakap, sebab guru-guru tu telah melalui peringkat ini dan berada di sini. Berada di ruang ini. Di ruang ini. Ma'rifatullah. Bila mereka duduk kat sini, mereka tak boleh campur dengan mereka ni dari segi ilmu. Sebab hang masih ada hang untuk mencuci diri hang. Yang hang ni merasa hang special bila boleh hentam orang lain. Ni kebanyakan macam ni. Kebanyakan, tak semualah. Faham tak? Yang saya jumpa kebanyakan macam ni. So, ustaz-ustaz di sini akan hentam terus puak-puak yang duduk berzikir ni. Lepas solat berzikir sampai pagi, sampai solat berzikir mereka ni sebab mereka nak mencuci. Mereka ni balik-balik seronok lah, relax lah, tak ada apa dah. Habis waktu balik pergi kedai ke, pergi makan ke, sehari terang nak masuk
maghrib lagi tengah nak masuk isya boleh singgah saat nasi royal ke ni, singgah ke ni kedai mamak mana ke, tiba apa duduk lepak ni pula peringkat ni guru dia utus. Guru akan bagi zikir sifat dan zikir rohani. Sebab apa? Sifat ni ada 7 sifat makni, 7 sifat maknawiyah. So dia kena ada zikir dia untuk mencuci. Dan ini bukan untuk kebanggaan atau bukan untuk cerita kat orang. Tak. Ini adalah proses mereka untuk awakening, untuk reminder, untuk alert. Contoh dia, lemah kat rambut ni. Tak apa no? Kuat biar. Ya, bau dia. Bau nampak lepas. Bau lepas ada. Okay, let's go on. Okay. Rambut pun lepas shampoo, lembut elok. Yang ni salah satu dreadlock lah. Bila shampoo, hang payah nak mula-mula lah. 2 minggu sekali. Jadi bunyi ya. Shampoo. Okey. Baik. Bila mereka ni yang sampai dekat sini, buta pun nampak pelik. Bila mereka sampai kat mana tadi? Okey. Baik, kita patah balik lah. Ni ilmu ni lebih pada orang yang nak mengaji mengenal Allah. Yang saya sembang ni, puak fiqah tolong lah. Skip. Jangan layan. Buat apa nanti berdapat kutuk orang memang tak elok. Sebab dah cerita dah tadi. So yang ni aku bersembang dengan line up yang nak mengenal Tuhan dan ataupun yang telah mengaji mengenal Tuhan. Sebab hampa dah ada ustaz fiqah hampa dah. So kami sembang sama-sama kami lah. Sebab ramai orang minta aku bercakap, tolong pak yang tak faham punya pasal. Masa aku pergi beli barang ni, bukan aku nak beli ni tadi, aku terlupa. Kata satu abang mai baru masuk, salam aku lepat. Pat, buat live. Jangan peduli depa ni. Jalan terus Pat. Betul dah tu. Yang tak faham tak akan faham. Terus aku pergi tingkat 2 kat Hero tadi beli ni. So baik. Waktu di dalam bidang bicara aku dulu dengan ustaz-ustaz di Majlis Agama Pulau Pinang tahun 97 aku kerap dipanggil dengan Tuan Hakim sendiri, biasa duduk dalam kamar Hakim soal jawab. Yang ni je lah Pak dia bertanya, semayang tak semayang. Nah itu setakat tu lah. Bila kata saya semayang tapi saya rasa semayang saya tak akan diterima Allah, sebab saya tak pernah bertemu khusyuk dan tawaduk. Saya angkat je, saya teringat macam-macam dalam semayang saya. Tak ada surah ayat kata buat sudahlah, tapi ada surah ayat yang mengatakan seperti surah Al-Isra. Al-Isra surah berapa? Al-Isra surah 17 ayat 36. Seperti surah Al-Isra ada menyebut, jangan kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mereka faham benda ni. Mereka sendiri pun payah. Bila mereka sendiri pun payah nak kop dengan benda ni, macam mana nak jawab benda ni, macam mana nak selesaikan kitab kerukunan, bagaimana ni semua. Dan we walk free. Berapa kali aku jumpa dan berapa kali ayah aku disoal siasat, kami keluar macam tu. Sebab orang yang luar-luar, yang ramai-ramai ni, atau ustaz yang ikut Wahabi je, dia tak peduli sebab 20, dia tak mau nafi sebab bullshit, nonsense. So how do we talk with them? Pasal mereka reject benda ni. Bila mereka reject benda ni, macam mana nak masuk alam tasawuf? Macam mana mereka nak tahu yang mereka buat tu tak khusyuk dan tak diterima? Tuhan cakap benda tu. Sesungguhnya solat, berdirilah solat kamu dan khusyuk dan tawaduk. Mesti kena ada. Banyak Quran sebut bab khusyuk ni. Tetapi mereka ni reject benda ni lah. So apa yang nak sembang dengan puak ni? Bila jumpa puak sunnah, puak sunnah seperti contoh-contoh dia, kebanyakan mufti yang dulu-dulu lah aku tak tahu,
Mereka ada usul fiqh tasawuf. Walau mereka tak ada makrifat, kebanyakan mereka tak mengaji ilmu makrifat sebab mereka ada usul fiqh tasawuf. Jadi senang nak cakap bila kita cakap bab usul dengan tasawuf. Tetapi bila puak-puak yang menolak nafi isbat ni pun menolak nonsense, menolak sifat 20, apa nak cerita? Mereka nak jadi pak turut je. Yang ni bid'ah, yang ni betul, yang ni betul. Hak mereka semua betul, hak sini tak betul. So bagi kita yang mengaji, yang berada di sini, yang mengenal Allah, kita boleh bincang lepas bab ni. Bila bab semayang, kita tanya, amak lepas aku tak pernah khusyuk antara tu. Hang kenal Allah Ta'ala tak? Mengaji tak ilmu yang awal, iaitu awal dia ma'rifatullah. Hang mengaji tak? Tak mengaji. Tak mengaji tak ada apa nak sembang. No problem. Kalau hang tak mengaji, tak payah sembang apa. It's okay. Tapi kalau hang mengaji, macam mana hang nak protes pula? Pasal hang kan tahu benda tu adalah untuk berjujur dengan Allah Ta'ala. So, orang yang sampai di sini, di ruang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak akan benci pokok ni. Dia kecewa sikit je dengan mereka. Bukan kecewa lah, teruk-teruk tak ada. Kecewa kenapa lah hampa menghukum kat sini. Pasal kat sini hampa menghukum memang tak laku lah. Memang tak laku memang. Memang tak laku. Sebab orang di sini, dia mengaji nak berbetul diri dia. Kerana dia waktu di sini, dia nampak diri dia macam mana. Waktu di sini, dia masuk ke dalam tasawuf. Bila dia masuk dalam tasawuf ni, semua dia akan patah balik kepada sini. Bila dia patah balik tengah-tengah ni, akan berlaku satu benda, iaitu usul. Kaedah usul akan berlaku. Kenapa aku dulu macam ni? Pasal apa? Dia usul. Lepas tu dia main belah sini pula, dia usul. Aku di sini lagi sempoi. Sebab apa? Sebab aku berjujur. Aku tak mau maki orang, aku tak mau kutuk orang. Sebab proses aku sekarang adalah mengenal amarah, laumah, marhamah dalam diriku. So tanah, air, api, angin ni, bagaimana dia punya pergolakan. So dia belajar di sini. Yang dikatakan Nazar Muhammad tu dia belajar di sini. Bila dia belajar di sini, dia tak akan tengok suasana ni. Pasal dia got no idea. Not even half of his leg went on this area. So dia cuma ada sini. Usul dia patah balik kepada sini. Sebab usul fiqh tasawuf adalah fardu ain. Tak boleh dicerai berai. Ini mereka punya rangkaian. So bila dia duduk di sini, bila jadi satu benda orang main cerita kat dia, hantar kau budak ni sesat ni, apa orang tengok dia macam ni. Kau ni mamat ni di area ni dia mengaji hukum kan. Dia kira nak hukum orang. Dia tengok dia main jumpa mamat ni, hantar kau mamat yang tengah di alam tasawuf ni untuk mengaji bab hakikat. Yang kalau kata Wahabi dia kata batin ni. Dia kata kita mengaji batin dah lebih silap. Tu aku tanya siapa abang pandai-pandai kata aku mengaji batin ni. Dia zahir batin tak ada macam. So bila satu mamat dari sini main terjah, dia hantar kau, dia nak cerita tentang satu orang. Mamat ni akan usul, dulu aku duduk di sini lah. Ni dia nak main tarik balik aku dengan tanpa ni. No, aku akan diam. Aku takkan reply dia punya cakap. So makna dia ni tak ada kawan. Sebab orang sini dah sedang lah. Dia ni sedang membawa amarah. Dia ni sedang membawa lawamah dan marhamah. Dia ni sedang membawa kaedah-kaedah, cerita-cerita yang membabitkan nafsu yang tak best. Okay? So aku ingat dan kali aku buat live kat YouTube pun senang. Pasal ni gangguan dengan komen tu atau macam mana? Mampu ya biar. Okay. So bila mamat ni datang kepada orang ni, orang-orang yang mengaji tasawuf ni, orang mengaji tasawuf dia akan usul, dulu aku ada hati macam ni, suka mengutuk orang, suka kata kat orang. So sekarang aku tak mau lah macam ni. So orang yang di peringkat ni, dia tak akan layan dia ni. Kalau betul dia tahu dia sedang mengaji untuk mencuci hati dia. Dia ni tak ada. Dia ni kira luaran je. Faham? Dia kena ada style, dia ada karakter. Apa yang dia cakap, lagu cerita tadi. Sejarah dan hukum orang. So, yang di sini pula,
Dia pula, dia tak masuk macam tu dah. Dia nak duduk mencuci diri dia. Kalau dalam surah Taha pun kata bertasbih adalah memberi ketenangan hati. Dia pun ni akan bawa kat dia ni tentang orang lain, dan dia ni akan jadi rosot. Kalau dia tak awasi akal fikir amarah laumah marhamah dia akan jadi macam dia ni. Dia akan balik kepada sini sebab dia pusing kot tu. So bila dia dah selesai proses nak melintasi kamil mukamil, atau dia telah mencuci diri dia selama beberapa bulan, dia tak mau cakap benda ni, proses-proses dulu guru suruh kita berzikirnya lama, bukan untuk dapat apa-apa. Sebab bila dia ada the alertness, the awakening ni, the intelligence ni, dia akan memperingat diri hang sendiri. Bila mereka ni mai, dia ni sesat ni, dia peringat. Surah ni kata Allah yang menyesatkan. Dan siapa aku nak tuduh dia tu sesat. So tasawuf telah berlaku dalam diri dia. Pencucian telah berlaku dalam diri dia on that very moment bila dia jumpa dia ni. Dia ni kata hantar kat mamat ni, dia share apa pun kat dia ni tak share kat orang lain. Dia share video tuduh orang ni sesat, tuduh orang ni sesat, dia ni takkan share. Faham tak? Masuk dia takkan share, masuk WhatsApp dia pun dia takkan share. Sebab dia proses pencucian, dia telah ada tasawuf. Bila benda yang tak baik masuk, masuk kat dia. Okay? Benda yang tak baik masuk, bawa dari sini masuk kat dia. Dan dia punya tasawuf tu, bila dah hidup, tasawuf tu dia akan happening sendiri. Dia kata, no, aku tak akan ikut ini selagi tak ada proof, selagi tak ada kenyataan. Ini fitnah, ini adalah bersangka-sangka, dan ini adalah dusta. So dia telah melakukan penyucian dalam hidup dia. Dia cuci, dia clear semua benda-benda yang tak best daripada mamat ni. Yang nampak best ni, ada yang orang nak tengok lagu tu best, tetapi dia akan bawa keluar benda-benda yang tak best untuk masuk kepada dalam sini. Sebab di sini dia tak boleh masuk. There's no way. Sebenarnya di sini dia tak akan berjaya masuk. Dia akan sampai di peringkat ni. Usul ni berlaku kepada orang yang nak fikir. Usul ni, dia duduk kat usul, dia akan berfikir usul pada yang asal. Asal dia mai dari mana cerita-cerita ni sampai aku jadi benci kat mamat ni. Dia akan usul balik daripada mamat ni lah, daripada ustaz-ustaz macam ni lah yang nak buat orang jadi tak best, duk fitnah. Dia tu usul balik, lepas tu dia fikir balik, ustaz ni betul-betul ke nak bawa kebenaran, sedangkan yang dia bawa adalah cerita-cerita orang sesat. Tapi betul ke orang tu sesat? Hanya berandaian dia semata-mata. Alright. So, pasal apa aku kata di sini, puak-puak di sini sebetul-betulnya mereka tak peduli terus yang dia ni, mereka tak peduli terus dia ni. Tetapi dia kasih pada dia ni sunaknya, dan dia kasih pada dia ni. Itu sebabnya dia tak reply benda-benda yang tak best kat dia ni. Kalau boleh, dia tak mau reply. Tetapi kadang-kadang disebab dia tergelincang masuk balik ke sini, maka dia akan bergelumang lah dalam ni. Tetapi kesedaran akan selalu sampai, dia akan kembali immediately. Di sinilah terletaknya dia akan boleh jadi pengampun dan pemaaf. Sebab dia tahu proses ni mencuci diri dia. Selepas dia mencuci diri dia, dia masuk alam mengenal Allah. Bila guru talqin kat dia, bagi tahu siapa sebenar-benar diri dia, maka dia melihat depa ni sama dari sudut sifatullah. Dia akan melihat depa ni atas dasar kenal. Dia akan melihat mereka dua ni atas dasar satu tapi tak sama. Dia akan melihat mereka ini dengan dia
adalah satu, tapi tak sama dari segi sikap. Dia akan nampak masalah-masalah sikap tu yang pernah dulu dia ada di sini. Macam mana dia nak protes? Sebab dia tak masuk sini. Tapi bila dia masuk sini, dia faham yang ni. Lepas tu bila dia masuk yang ni, dia faham yang ni, dia faham yang ni. So hari ni orang yang tak mengenal Tuhan, tak duduk kat sini, dia akan bergelumang dengan yang ni dan yang ni. Dan bila orang yang mengenal, dia tahu yang mana syurga, yang mana neraka, bahasa yang mana yang boleh bagi selesa, bahasa mana yang menyakitkan. Dan pasal apa orang kadang-kadang guna perkataan sarkastik, hentam. Macam satu mamat tu, ada member aku kata dia punya hangat hati. Aku tetap kau biar pergi. Jangan melihat dari sudut ni, jangan melihat dari sudut ni. Senanglah aku bersembang dengan orang yang mengenal. Tetapi kalau orang yang tak kenal, dia akan nampak jadi hangat, jadi terbakar. Dia kata, oh, terima kasih lah dapat bawa aku pun tak kenal dia. Dia cerita dia okey, dia boleh mabuk, minum apa semua. Sebenarnya orang Cina pun mabuk, tak mengenal Allah. Orang Hindu pun mabuk, tak mengenal Allah. Mak Saleh pun travel satu dunia, tak mengenal Allah pun mabuk. Tok Arab pun ada mabuk minum, tak mengenal Allah. Takkan orang yang mengenal Allah hang nak tuduh macam-macam. Benda tu orang tak heran. Sebab orang nak mengaji, nak mengenal Allah. Kenapa hampir letak benda-benda yang tak apa? Rogol lah, making love lah, itulah, inilah. Benda tu berlaku dengan orang yang tak mengenal Allah pun berlaku. Itu bukan masalah mengenal Allah. Itu masalah nafsu dan keinginan. Iradat. Faham tak? Masalah iradat dia tu. Kudrah iradah. Yang tak elok akan bertemu yang tak elok. Kita berlaku, kita telah buat macam-macam dalam hidup kita. Tapi bila disebabkan apa yang hang buat Tuhan nak hentam orang mengaji mengenal Allah, itu adalah satu fitnah yang melampaui batas. Itu adalah fitnah yang sangat kejam. Padahal orang yang mengenal Allah ni, orang yang mengenal Allah ni di satu peringkat tu, dia mengenal Allah ni, dia ada proses dia juga di awalnya. Tetapi bila guru yang mengajar ilmu tasawuf dengan sekian lama, bila dia talqin mengenal Allah, mereka ni dan mereka ni adalah untuk dilihat dan lepaskan. Sebab waktu di tasawuf ni lah ujian sangat kuat di tasawuf ni. Kita akan difitnah, dikeji, dihina. Itu sebab dia kata apabila kamu mengenal, pulanglah kepada syariat dengan sebenar-benarnya. Bukan pulang pada syariat yang mana kita faham yang dikatakan masalah sikap tadi tu. Orang tak kenal lagu orang tak kenal, orang kenal lagu orang kenal. So syariat itu adalah kenyataan yang nyata. So sekarang ni mereka ni pula akan menghentam. Mereka ni tak solat. Puak ni takkan hentam. Puak tasawuf takkan hentam. Puak tasawuf sekali-kali kalau dia benar bertemu tasawufnya, dia takkan hentam. Sebab dia kena awasi dia aja. Dia kena awasi dia. Sebab dia kenal dah dulu dia tak pernah khusyuk. Dulu dia riak, dia bangga, dia rasa diri dia lah apa ni betul, dia rasa dia lah betul, dia rasa macam-macam. So dia di sini, so bila dia masuk sini, usul tu akan pada diri dia. Dia akan usul pada diri dia apa yang dia tak buat. Dia main sini je, dia usul pada diri dia. Kau ni hantar apa-apa berita dia usul pada diri dia. So mereka ni akan bergelumang. Usul fiqh tasawuf berlaku dalam diri tiap hari. So bila mamat ni duduk di sini dengan sebenar-benar tasawufnya, dia tak akan kacau puak ni, dia tak akan kacau puak ni. Untuk seketika waktu dia kena proses diri dia. Dia kena jaga nafsu dia, dia kena jaga amarah, lawamah, marhamah dia kena jaga. Dia kena duduk untuk mengenal dia, siapa dia sebenar-benar dia. Dia nak kena cari yang sebenar-benarnya. Dia nak bersih. Sebab
Kalau masih lagi berhuruf, masih lagi bersuara, belum. Ada kawan tu beritahu kat saya, kawan lama lah, dia kata kat aku, dia kata, hang cakap ni apa lagu ni, mengenal Tuhan, kalau tak buruk tak seorang, itu dia tak faham di antara aku dengan Tuhan aku. Itu sebab Tuhan kata mereka akan disoal jawab di hadapan Tuhan mereka. So bermakna ni Tuhan satu lah, tapi kenapa Allah Ta'ala sebut macam ni? Ada ngaji mengenal. Itu sebab tadi kata kat sini, puak-puak ni bila mereka lihat puak-puak yang tasawuf ni, mereka lihat je. Mereka lihat je. Sebab salah aku layan puak-puak ni dulu. Aku walau berada sini, aku lari masuk sini layan puak-puak ni. Tak ada. Aku kena ada satu kesedaran. Itulah komit proses yang lama. Aku tak mau reply yang tak best. Walaupun kadang-kadang member hantar, Pak jangan diam Pak, pasal benda ni akan jadi tak best. Mereka pelan duk fitnah macam-macam. Aku kata di peringkat ini, InsyaAllah, InsyaAllah, apa yang mereka buat adalah pada diri mereka sendiri. Sebab Quran tulis macam tu. Mereka bukan mendustai orang lain, mereka mendustai diri mereka sendiri. Mereka bukan mengejek, mencerca orang lain, mereka mengejek diri mereka sendiri. So, bila Quran tulis sesat tu adalah diri mereka sendiri. Kalau aku sesat, aku menyesatkan diri aku, bukan menyesatkan orang. Sebab Allah berserta siapa saja, dan Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kembali. So, macam mana ada kekuasaan orang lain boleh menyesat orang, sedangkan Tuhan dah beri pengakuan kesesatan itu adalah Dia yang memberi kesesat, Dia yang beri petunjuk. So di sini puak yang tahu, dia tahu apa itu Allah Ta'ala, mana itu Allah Ta'ala, dan bagaimana itu Allah Ta'ala, dan urusan Allah Ta'ala itu apa dia sebenarnya. Dia sedang menguruskan apa sebenarnya dia ada sini. So dia melihatlah kenyataan-kenyataan dalam Quran itu nyata di sini dan di sini. Dia menjadi di sini, dia akan witness, dia akan saksi. Dia akan saksi. Dia akan saksi di sini. Sebab dia tahu siapa dia ni, dia tahu siapa dia ni. Dia tahu kenapa dia ni macam ni dan kenapa dia ni macam ni. Dia tahu. Sebab dia lalu 3 peringkat. Tapi bila mereka ni tak lalu benda ni, dia hentam je lah. Bila orang tanya mereka balik, bila masa lepas kata tak payah semayang, dia tak jawab. Bila mak tasawuf ni nak cuci diri dia, tak mau jadi penghukum, dia kata hantar kat lepas tu dia duk mengajar, tak payah solat. Lepas tu dia ni pun tak mau sebar benda tu kat orang lain. Dia tanya balik mamat tu, hantar mana? Itu dipanggil usul. Asalnya cerita tu datang daripada ustaz ni, dalam lepas ni ajar tak payah semayang apa semua. Asal dia di sini mai kepada satu mamat ni, dia tengah duduk dalam masjid ni. Okey, dia tengah duduk sila dalam masjid ni, dengar ustaz ni cakap. Asal daripada ustaz ni mai ke telinga dia, tapi dia nak usul balik. Dia usul pada asal lah, pada ustaz tu. Dia usul dengan menyebut, wahai ustaz, boleh saya tahu surah video mana yang lepas muat naik sebut macam ni, dan atau tulisan mana yang lepas dah tulis dalam buku dia yang 4 buku tu ada sebut tak payah semayang, boleh ustaz ni tak? Mamat ni usul balik. Sebab dia tak mau jadi lagu mereka ni. Hentam orang tak berhenti ni, kira nak marah orang ni, dia tak mau jadi lagu ni. Fitnah orang dan hentam kau menyusah hidup orang. Dia tak mau jadi macam mereka ni. Dia tanya balik ustaz tu dengan ilmu usul. Sebab fiqh dengan usul, tasawuf dengan usul tak boleh pisah. Usul fiqh tasawuf fardu ain. Tapi macam mana nak guna? Ini dah jalannya. Asal ustaz ni hentam cerita dalam kad ni, mamat yang duduk dalam surau atau masjid tu tanya balik, usul balik kat ustaz ni. Ustaz dapat daripada mana? Pasal kita nak usul pada asal. Asal cerita ustaz dapat ni pada mana? Pada lepas sendiri ke pada orang lain? Oh tak, saya dengar pada kawan saya, Wahabi juga. Ustaz ni lah dengar pada dia ni. Semua tiga-tiga ustaz ni balon dia ni daripada sumber meneka-neka, daripada sumber bersangka-sangka.
Sebab mereka ni yang ramai. Itu surah, aku suruh belek surah 6 ayat 116. Puak ni ya? Puak mana lagi? So, pasal puak ni tak pernah kata apa menghadap ni. Aku dah mengaji dan aku dah menghadap banyak guru tasawuf dan guru makrifah. Banyak. They very low profile, down to the earth, relax, ni apa semua. Walau satu kampung tuduh mereka macam-macam. Mereka relax. Sebab mereka dah ada di sini. Ini masalah hari ini. Puak-puak yang mendengar tak menusuli kepada siapa yang memperdengarkan. Okey. Kalau ustaz tu kata, lepas ni, macam ni. Ramai hentam macam ni. Kenapa awak tak usul balik bila sampai di telinga awak? Bermakna tasawuf dalam awak tak berlaku. Kalau berlaku tasawuf dalam awak, awak nak cuci ya? Tak mau benda yang tak best aku dengar ni. Aku tak tanya ni Mamat ni. Tanya tu tak pergi. Tak, pasal ini manusia, ini orang. Kalau hang orang, dia orang tak ada beza. Kalau kata ilmu, ngaji je lah, pengajian je. So, bila tak ada beza, hang tak mau pertuhankan orang, tak mau mengiyakan kata-kata orang. Sebab kata-kata Allah Ta'ala bukan macam tu. So, hang tanya direct, hang usul. Ini masalah dia. Bila Denny cerita, masuk kepala mak fiqah yang berada di kononnya tasawuf ni, akan jadi macam ustaz tu kata, tasawuf tu ayat acak. Pasal yang tu berlaku kat dia. Ustaz tu, tasawuf ni kotor ayat acak. Pasal itulah dia bawa kaedah ni masuk dalam ni, gulma. Dia tak tahu kaedah tasawuf ni adalah mencuci, membersih yang dikatakan ni. Amarah, laumah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah. Di sini. Itu sebab dia kata, wa fi anfusikum afala tusirun. Itu bukan untuk yang ramai, untuk diri kamu. So, bila dia punya masuk dalam ni, dia tak balik usul tanya dia ni, dia pergi cerita kat orang lain pula. So, bermakna proses tasawuf dia tu bukan tasawuf. Dipanggil tahu sawf. Duk tentu tak kita mana. So, sama. Kita tak mau macam ni. Pasal bila sampai di sini, lain. Memang lain. Memang. Tapi disebabkan dia kata, tak kala kamu berada di ma'rifatullah, maka bergegaslah kamu kembali pada syariat. Itulah. Kembali pada syariat. Jabat agama panggil, kena pi. Kalau kaya nak dia tanya, tak pi lah. Siapa? Dia. Hampa tak mengaji mengenal Allah, aku nak sembang hampa mengenal Allah. Hampa nak tanya apa kat aku? Hampa nak tanya apa kat aku? Bila cerita pasal anak aku hilang lagu ni apa semua, lepas tu sekarang orang fitnah aku macam-macam apa semua, hampa diam. Lepas tu juga hampa panggil aku sebab orang tuduh aku sesat. Tapi yang menuduh tu hampa tak panggil pula. Kami dah jumpa lepas, sebenarnya soal jawab dengan dia okey, tak ada apa pun. Dan soalan kami pun dia jawab soal elok. Dan dia tak soal kami lagi lah apa yang dia nak tanya. Tetapi apa yang kami nak bagi tahu, yang tuduhan awak ni memang tak betul. Yang awak kata dia tak solat, dia ajak pakai niat lah apa semua ni, ini semua tak betul. So, tolong datang ke sini, ke majlis agama. Kami nak ni majlis ahli fatwa dengan mufti nak bagi nasihat supaya jangan menyebar fitnah. Tak ada macam ni. My God. Okay. So, bila kita dipanggil untuk bersoal jawab, bermakna kata kita pun ada soalan lah untuk menyoal. Tetapi bila kita hanya disoal dan kita harus jawab apa yang disoal dan kita tak boleh tanya, yang tu bukan majlis soal jawab lah. Sebab ini bab agama very sensitif. Kita tak boleh bersama yang ramai. Sebab Quran tulis sekali lagi, surah 6 ayat 116. Bagaimana apa punya terjemahannya? Terjemahan bagi aku, orang boleh tuduh aku terjemah cara ikut aku sendiri. Dah, pasal berlaku kat aku. Ramai hentam aku, tapi bila aku tanya yang ramai, dari mana hampa dapat
Bila masa aku tak payah solat. Mereka ignore, mereka tak jawab. Mereka tak jawab. So, mereka bersangka-sangka. Dan mereka mendusta. Itulah yang berlaku. That's what happened. Sampai di Kelantan, ada satu lelaki Kelantan tu, nama dia Yunan apa, aku pun tak ingat lah nama Yunan apa, tak ingat lah. Dia ni macam orang pas dari, dia ada dekat Pahang ke Terengganu, tak ingat, tapi dia asal Kelantan. Tapi kalau dia tengok video anak aku Aminah Hazali waktu Kelantan dilanda banjir, anak aku doa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah Kelantan, bagilah jadi hidup balik. Hari ni kalau dia tengok orang Kelantan duk kutuk fitnah pak dia rasa macam mana? Tu di situ nanti pasal anak aku ada tasawuf. Anak aku ada tasawuf, dia ditanya pasal apa? Dia ni ustaz ke siapa? Dia dah boleh baca komen. Pakai macam orang Arab. Pasal apa dia cakap benda yang tak betul ni bapa? So disebabkan itu aku tak boleh pergi Kelantan, aku tak boleh pergi jual buku di sana, dan aku tak boleh pergi jual buku di Dungun di sini. Hanya fitnah daripada ustaz-ustaz. Can you believe it? Dan fitnah daripada orang yang ada background politicians. So sebab apa tak ada berani ya? Yang aku buka awal tadi tu, politics. Kononnya apa nak selamat orang kalau aku pergi sana. Aku join Nobel lah kot. Pergi Terengganu berapa kali aku pergi lah. Tak ada apa pun. Tiba-tiba hampa nak cari. Hampa nak naik dengan YouTube, dengan Facebook. Hampa hentam orang macam tu. Bermakna hampa punya tasawuf ni macam mana? Usul fiqh tasawuf. Itulah abang, tasawuf tu penting. Tasawuf tu sangat penting. Bila kita pakai perkataan judge not before you judge yourself, hampa nanti kata itu Bible. So benda tu bukan soal Bible, suka teh dengan buku, teh dengan dakwat. Ini soal knowledge. Is reach you right or not? Either you 100% right or you 100% wrong. That's all. Nothing in between. Ada hang mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala atau hang mempertuhankan konsep dan idea bersangka-sangka. That's all. Sebab di situ, di sini, bila duduk di sini, tak ada apa. Hang selalu awasi hangnya hati, supaya hati hang tak hukum orang, tak kata benda yang tak betul dekat orang, tak bersangka-sangka. Mungkin dia ni macam ni kot, atau awak pergi buat syarahan atas berdasar bersangka-sangka. Tak boleh. Benda tu salah, benda tu tak betul. Sebab nak menuduh orang sesat ni bukan senang. Kaji benda-benda ni baik-baik. Pasal kita ada perasaan, kita ada knowledge. Biar kita bawa knowledge kita ke tempat yang betul. Kita bukan mau ngaji untuk ukur orang betul itu. Siapa kita? Disebabkan puak-puak ni, dia boleh baca Quran, boleh cakap Arab, tetapi hati mereka tu macam mana? Sebab Allah Ta'ala bukan mengajak benda macam tu. Islam adalah protects, loving, care. Bukan hentam orang, bukan attacks. Islam never attack, dia protects. So apa yang kau buat ni? Hampa protect apa? Hampa nak jaga Allah Ta'ala. Hampa ingat dengan hentam orang tak tentu hala tu Allah Ta'ala terpelihara. Surah mana, ayat mana saya tak betul. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran ayat 100, ayat 144, 144 atau 144, 144 atau 114, aku tak tahu, baca lah, tak ingat. Dia kata sesungguhnya mereka yang berpaling daripada Allah ataupun berpaling daripada Allah ni tidak meninggal bekas kepada Allah Ta'ala. Pasal apa? Allah Ta'ala hisapkan. Dia tak pernah buat salah. Allah tak pernah buat salah. Tuhan tak pernah buat salah. So kalau dia menyesatkan, orang lain main cerita pasal dia sesat, Allah cakap tak meninggal bekas pada aku. Why? I'm the one. Aku yang menyesatkan dia. Sebab marilah menuju ke arah kejayaan. Sehari berapa kali Imam sebut, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.
Saya berapa kali sebut? Marilah menuju ke arah kejayaan. Saya berapa kali sebut? 2 kali, lepas tu tamat lagi. Okeylah, katalah 10 kali lah saya azan tu. Awak jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So macam mana bila mai benda macam ni, hampa kata hampa pula ada kuasa yang boleh bagi orang berjaya, orang beri kejayaan, sedangkan azan sebut lagu lain, kita jawab lagu lain. So benda-benda ini adalah tertimbul apabila kamu masuk alam usuluddin, mengusul. So bila tak ada usul, tang sini payah, sini tak kisah. Dia akan di sini yang dikatakan lihat lepaskan. Kat sini masih berkata-kata lagi. Kat sini tak ada lah. Sebab di sini peringkat dia lain. Di sini pula ada benda-benda pula. Guru nanti pesan pula. Kenapa kamu perlu diam? Kenapa kamu tak boleh cerita? Ada setengah-setengah bab yang tak boleh dicerita. Dia kata kalau dia tanya, Pak, cerita asal bab rahsia. Rahsia kalau tak payah cerita. Dia bertanya bab wahdatul wujud ni. Wahdatul wujud. Dia tanya bab wahdatul wujud. Takluk wahdatul wujud. Dia tanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni. Takluk dia apa dia? Takluk dia adalah basar. Okey? Tempat ni biar kosong. Seronok tengok dari kosong. Takluk dia adalah basar. Bila takluk dia basar, semestinya ni sifat dia basar. Basar, basirun, kaunuhu, basiran. Tak mana dia punya kesimpulan dia untuk kegunaan ni? Bermakna dia fi'li. Fi'li pula dalam bahasa lain, af'al. Kalau wahdatul wujud, takluk dia basar, fi'li dan af'al. Melihat je, bukan takluk dia sama. Makna dia kena ada khawli. Khawli berkata-kata, bolehlah kita bercerita. Tetapi kalau takluk dia basar, apa yang hang lihat ni, apa dia? Kalau takluk dia basar, bermakna penglihatan. Awak tahu apa yang awak lihat tu? Awak kenal ke? Kalau awak tak kenal, tak ada apa. Tak kenal tak ada. Tak ada accommodation tu. Dan sebenarnya di sini memang tak ada accommodation pun pasal dia bukan khawli. Kalau khawli takluk bersama dia sama. Dia bukan lagi ilmu tentang sini. Dia kenal. Kenal habis cerita. Tak ada perlu bincang tentang keberadaan dia sebab kita kenal. Tetapi bila tak kenal, baru kita cerita bab khawli, baru kita cerita bab ilmu, baru masuk bab ilmu. Ilmu dia takluk dia rukuk qalbi, khawli takluk dia sama. Dia bukan dalam kaedah wahdatul wujud. Wahdatul wujud tu basar, basirun, kaunuhu basiran, mengenal. Awak tak nampak, bukan kata tak dengar. I know some of you out there understand. Some of you out there will bang me upside down. That's not matter anymore, man. Okay. So, sebab aku bercakap benda ni untuk orang yang nak mengenal Allah. Dan aku bercakap benda ni untuk orang yang nak menyiasat. Contoh dia daripada unit khas tertentu lah. Nak siasat kes aku apa semua macam ni. Sedangkan waktu aku persoalkan dulu dalam aku punya ni, tak ada satu siapa pun ambil action melalui benda yang patut dia ambil action. Contoh dia, ustaz-ustaz yang dalam YouTube hentam aku, fitnah aku, tak ada satu pun jabatan agama ataupun ahli fatwa panggil dia apa. Hampa ni dapat idea mana ni, hampa tak tahu kalau lepas nak berjalan dalam yang ramai macam mana, bila hampa duk hina kutuk dia macam tu. Macam mana pula bila apa tu dia berada di kakak-kakak dia nak berjalan dalam yang ramai, bila hampa duk viral dia pelik-pelik, padahal tak ada satu mahkamah pun kata dia sesat dan dia belum didapati sesat. What position are you? Penceramah bebas ya, bukan unit khas
untuk menjatuhkan hukum orang ni betul ke orang ni sesat tak sesat, hampa mesti kena bincang, hampa mesti kena soal siasat. Kenapa sebelum tu hampa dah sebar dalam ceramah hampa? So what kind of ustaz are you? What kind of mindset or mentality or attitude that you have? You bang people macam tu ya dalam masjid tu. So mana dia Jabatan Mufti ke apa tu panggil dia ni? Bab Perlis saya tak peduli lah, sebab saya orang Pulau Pinang. Itu saya. Sebab mereka tu saya memang tak setuju tu ya, puak-puak tu. Puak-puak tu memang I'm sorry lah. Memang senyum je lah nak kata apa kan. Okey. Itu sebab hanya Allah saja yang boleh mengaku Allah. Bila duduk kat Wahdatul Wujud punya kepahaman ni, hanya Allah saja yang boleh mengaku Allah. Tak ada satu manusia pun yang boleh mengaku diri dia Allah atau Tuhan. Tak boleh. Sebab nak mengenal Allah itu binasa. Binasa dari sudut keakuan dan jasad. Bukan hak kita. Selai bulu rumah ni pun bukan hak kita. So di situ macam mana kita nak mengaku diri kita Allah? Tak boleh. Kalau mengaku batal. Di sini, di part ni, tahu tak, baru ni ada jemputan saya, mereka panggil untuk pergi Mufti Perlis, Jabatan Mufti Perlis dan Ahli Fatwa, mereka panggil saya. Saya tak tahu, memang hati saya nak pergi, berat ni perasaan pun nak pergi, cuma duit tak ada. Tak cukup lah, pasal buku tak ada jual, habis macam mana kita nak pergi buku, nak tol, minyak apa semua, tak tahu duit dah cukup untuk terbang balik. Tapi fikir tak apalah, print sikit lah pasal Terengganu ada panggil, Kelantan dah panggil, Kuantan dah panggil. Tak tahu mereka ni yang ustaz. Ustaz tu lah kalau kita sebut lagi leceh. Habis orang tolak, reject saya punya ni. Kita ambil atas jalan, rezeki tak ada lah. Itu saja. So duit saya pun tak cukup nak pergi ni. Lepas tu mereka, saya abang mereka tu terang, saya tak ada duit nak pergi, tak ada apa semua, tak cukup nak sampai nak duduk hotel, nak apa itu ini apa semua. Bukan ada dia beradik nak duduk Pulau Perlis. Lepas tu dia kata, tak apa kami bayar apa semua ni. Aku pun cerita kat member hantar gambar. Pat, tengok ni, mereka ni yang nak soal jawab dengan duk entam hang ni kan. Mereka ni wahabi kan. Dia kata begitu. So aku pun fikir balik, tak peduli lah mereka Wahabi ke Salafi ke Sunnah Syiah ke, does not matter lah. Sebab kalau you rasa you betul, you pergilah. Tetapi masalah dia, mereka takkan terima hang Pat kata. Mereka ni duk entam hang sebelum hang lagi kena soal sesat lagi, sebelum hang naik turun mahkamah dan didapati sesat ke apa, tak dapat, tak ada istilah tu daripada hentam hang lah. Ni hang nak pergi, suruh kepala bagi mereka Pat. Hang ingat tak waktu hang dengan apa Dr. Kamili tu, apa berlaku? Dia panggil hang duduk, hang pergi duduk dan dia panggil, hang nak belah dia tahan, soal jawab sikit, ambil gambar, sembang sikit-sikit lagu tu ya. Dia pun bukan ada apa, dia mengaku sendiri, dia diam je bagi hang cakap. Dia kata, tak tahu esok dia hujah-hujah hentam dengan gambar hang kena getah. Macam tu lah nanti kena nanti kalau hang pergi. Pasal pot tu ada situ. Mungkin balik. Di sinilah tadi macam mana kita nak sembang kalau mereka tak mengenal Tuhan, dan kalau mereka tak mau mengenal Tuhan dan tak percaya ilmu mengenal Allah. So how for you to process what is really happen, apa masalah kamu di dalam beragama? Mereka tak mau dengar. Mereka dah cukup lah, cukup bulan ada gaji, jabatan. Hang pula ada masalah dari segi nak mempertuhankan Tuhan. How do you talk with them? So, bila sampai di peringkat ni, apa dia? Jalan apa yang kita nak, dia nak soal jawab kita apa? Dia nak tanya apa? Nak tanya sejarah Nabi, nak tanya bab hadis, nak tanya bab apa? Ini bab self realizations. Ini untuk berjujur dengan diri sendiri. So, macam mana nak terang ni apa ni? Bila ada kat puak-puak yang menolak apa ni, benda yang hang bawa ni, yang hang nak ngaji ni,
Yang banyak guru-guru dulu, Tok Kendali, Mak Kilau, macam-macam lah, Tok Kupalu lah, apa semua yang membawa ilmu mengenai Allah, mereka ni tak setuju. Mereka nak cerita about sejarah, hukum, hakam, konsep, idea, law system. That's all they gonna drive your mind. Go into it. Tapi mereka tak tahu yang hang duduk kat sini ni, tak kisah lah mereka ni nak bawa macam mana pun. Pasal yang biasa duduk kat sini. Dan dekat tasawuf pula, hang tahu mereka ni duk buat apa. Kenapa mereka perlu berzikir banyak, kenapa macam-macam. Hang tahu, hang tak kalang mereka. Sebab bila hang duduk kat sini, dia ada kaedah lain pula. Kaedah ni hanya boleh sembang dengan orang yang mengenal lah. Tak boleh lah ni. Betul tak? Kalau aku pergi jumpa ustaz-ustaz macam itu, boleh bertanya kata, dapat boleh tolong hurai sikit bab mengenal Allah, pergi jumpa guru. Saya mengaji lama, naik motor dengan ayah saya dari tahun 86, dulu duduk belakang motor dia Honda Cup daripada Batu pergi ke Kuantan Pahang. Takkan hampa tak boleh bawa kereta driver ada, orang tak boleh pergi cari tak mana nak mengaji. Tak, tapi you guys already tutup pintu tu sendiri sebab awak dah tomah ilmu mengenal Allah, tomah tasawuf, tomah apa. So siapa yang nak sembang apa? Sebab kita nak memelihara benda yang indah ini, benda yang sangat istimewa, seluas laut terbentang dengan intan dan permata, namun dia tetap lebih berharga. Sebab kalau nak bawa besar bonyok pergi jumpa Tuhan belian, Tuhan kata aku yang buat benda tu. Ada satu benda yang tak boleh disamakan oleh segala sesuatu di atas muka bumi ini. 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya tak boleh disamakan langsung, iaitu diri kamu sendiri. Tiada dua, kamu satu. Boleh jumpa yang serupa seakan, tetapi satu dalam kaedah kenyataan yang nyata di depan mata, satu saja. So nak mengenal Allah, kenallah diri kamu yang satu. Ikutlah yang satu. Sebab kalau mereka kata orang tak ada guru ni, tunjuk dia iblis dan setan. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata akulah yang beri tunjuk dan akulah yang berserta. So kaedah hukum-hukum sekap jarang kata setan lah ajak dia apa semua ni tak betul. Tak apalah, benda tu laku kepada puak-puak mereka ni. Pada puak tasawuf, dia akan reply balik dengan tenang, saya di dalam peringkat tasawuf, so saya tak boleh menghukum orang. Hari ni saya nak tanya satu, dari mana ustaz dapat idea yang mengatakan lepas ni cakap tak payah solat? Di mana? Saya usul tanya ni, bukan saya nak dengar diam je. Makna benda tu jatuh kat saya lah. Saya nak usul balik pada asal, dari mana benda tu datang. Kalau ustaz kata, saya pun dengar kawan saya cerita, bermakna ustaz jangan bawa suatu benda yang kamu tidak tahu. Jangan menyebarkan sesuatu yang kamu tidak tahu benar betulnya. Boleh cakap, tapi tak boleh. Dari segi Allah Ta'ala tak betul. Tak tahulah Nabi Muhammad yang macam mana kamu faham. Nabi Muhammad yang aku faham, kalau dia kata terbaik akhlak dia, dia tak ajak orang, dia tak setuju hukum orang pada zahir. Baik, kawan-kawan, kita jumpa di lain rancangan kehidupan. Assalamualaikum.